Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Terima kasih kerana masih lagi sudi menjenguk channel saya pada kali ini, dan kepada yang sudah lama dengan channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang baru subscribe, yang baru menjenguk, saya ucapkan juga terima kasih. Dan salam ukhuwah, salam persaudaraan. Semoga anda semua mendapat info-info yang bermanfaat, dari segi info-info yang bermanfaat untuk ilmu anda semua. Baik, hari ini saya nak kongsikan satu hadis, yang mana hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari, yang mana hadis yang berkaitan dengan solat. Itulah solat itu yang mana, yang ikatan solat tu, hadis yang berkaitan dengan ikatan solat tu terungkai ataupun terputus. Jadi saya cuba baca lafaz hadis. Saya baca lafaz ke? Okey. Saya nak baca ni lah, maksudnya sajalah. Okey. Terlepasnya simpulan-simpulan agama. Hadis hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Jadi simpulan-simpulan agama ini akan seutas demi seutas akan terlepas. Dan apabila satu simpul terlepas, nescaya manusia akan berusaha untuk memegang erat simpul-simpul yang lain. Ketahuilah, simpul pertama yang terputus adalah simpul pemerintahan, sedangkan simpul yang terakhir putus adalah salat. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi hadis ni hadis yang sahih lah, kita tak boleh petikaikan lagi lah. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, kita renung, kita tilik betul-betul, adakah ianya telah berlaku hadis ni? Tengok apakah yang telah terungkai. Yang pertama sekali dia bagi tahu tadi, iaitulah tentang pemerintahan, kan? Yang pemerintahan kita dah tak ada lagi lah. Dah orang kata dah terputus dah. Terputus sudah pemerintahan yang mana pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berdasarkan kepada Al-Khilafah Ar-Rashidah. Dah tak ada dah khilafah yang berlandaskan kepada agama Islam, dah sudah tidak ada lagi. Jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Islam di Turki menandakan jatuhnya kerajaan Islam, menandakan tak ada lagi Al-Khilafah Al-Islamiyah, tak ada lagi di muka bumi ni. Tahun 1994 tu rasminya. 1923 ataupun 1922 tu dah mula dah nampak retak dia punya tu, kejatuhan dia tu. Jadi itu yang pertama, hadis tentang pemerintahan, terputusnya pemerintahan Islam. Kemudian selepas daripada itu apa lagi? Nabi kata yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan solat. Solat akan terputus juga. Solat terputus macam mana? Adakah zaman sekarang ini ataupun zaman now ini dah terjadi hadis ini? Banyaklah tafsiran ulama sini. Ada yang kata antaranya ialah hilang roh solat itu sendiri. Hari ini manusia zaman ini hilangnya roh solat itu. Apakah dia? Macam mana roh solat itu? Macam mana roh solat? Ada yang mengatakan bahawasanya solat itu dilakukan dengan macam tak ada perasaan, dengan sewenang-wenangnya, mana kata ialah dengan begitu sahaja. Hanya sekadar orang kata semayang je. Tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, tidak mentadabbur apa yang dibaca, meninggalkan benda-benda yang sunat,
Itu semua orang kata roh dan semayang itu tak ada. Dan selain daripada itu juga ada yang mengatakan, tok-tok guru kita mentafsirkan bahawasanya yang berlaku sekarang ini, penjarakan solat itu, penjarakan saf itu, dikatakan hilangnya roh juga. Roh solat itu tidak ada. Sebab apa? Meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam semayang. Tak ada roh juga. Sebab apa? Meninggalkan sunnah lah. Tu orang kata gitu. Maknanya kata inilah antara yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama mengatakan bahawasanya penjarakan solat itu bermaksud hilangnya juga roh solat itu juga. Selain daripada itu, ada juga ulama yang mentafsirkan bahawasanya mereka langsung tidak semayang. Di akhir zaman ini mereka langsung tidak semayang. Mungkin kerana orang kata sudah terleka dengan nikmat dunia, sudah sibuk dengan urusan duniawinya, dengan kerjanya, dengan macam-macam benda, sehingga kan solat itu diabaikan. Sampai begitu sekali umat Islam akhir zaman ini. Betul lah. Maka kalau kita terperhatikan sekarang ni, berapa kerat je anak-anak muda sekarang ni. Belum kita cerita pergi lagi pasal orang tua tak semayang. Anak-anak muda tak semayang ni. Di tempat kita lah, di tempat saya boleh tengok. Kalau kita pergi jalan kat pantai kan, kat pantai Peranginan ke, kita boleh melihat anak-anak muda tak semayang, duduk lepak tepi pantai. Dulu sebelum PKP dululah kita perhatikan. Kalau kat supermarket saya tak pasti. Kat market-market apa benda, kat mall, saya tak pastilah yang tu. Semua saya rasa macam ada juga geng-geng anak-anak muda ni yang lepak kat mall. Makna kata urusan semayang ini, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini terhapus, terputus. Anak-anak muda. Orang tua pun ada juga yang tak semayang. Sejak daripada dia zaman muda lagi, terbawa-bawa lagi dia tak semayang. Zaman muda hinggalah ketua, tak semayang. Ataupun semayang tapi tak cukup. Semayang tapi tak cukup, ada juga. Ataupun baru nak semayang, baru nak belajar semayang orang tua ni. Umur 50, 40-an dah nak masuk 50, baru nak berjinak dengan semayang. Tengok macam mana kritikalnya umat Islam akhir zaman ini. Saya mengajar kat surau. Memang adalah yang baru nak orang kata berjinak dengan semayang ni. Umur dah 50 baru nak berjinak dengan semayang. Alhamdulillah lah, tak apalah kan. Dah sedar kan. Cuma begitulah situasi hari ini. Kalau kita tak jaga dalam satu usrah, dalam satu keluarga, kita tak jaga anak-anak kita supaya jaga semayang, maka satu masa nanti mereka akan jadi seperti mana hari ini. Mereka akan jadi orang yang terleka dengan semayang, terleka hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musim-musim PKP lagilah begini, tak pergi sekolah, tak pergi kerja, tidur ikut suka hati saja, pukul 2 pagi, 3 pagi masih duduk melalak lagi. Melalak pula, masih duduk bersembang lagi dengan kawan, dengan telefon, masih main lagi games PUBG dan seumpamanya. Bapa tak berani nak tegur, ibu-ibu tak berani nak tegur anak sebab entahlah, tak tahu nak kata. Tapi itulah akibat daripada situasi hari ini menyebabkan anak-anak kita hilang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti dah ada dah sebenarnya, bukti dah ada dah. Roh solat tidak ada di kalangan kita sekarang ni. Anak-anak muda tak ada lagi rasa nak cintakan solat. Sehingga kan dibuat main-main saja nak semayang tu. Nak semayang akhir lewat waktu semayang. Tak nak semayang, tak boleh semayang. Sampai tahap gitu. Dan inilah hadis yang kita baca ni memang telah berlaku sekarang ni. Bukannya 10 tahun, bagi saya bukannya 10 tahun akan datang, tak. Bukannya 10 tahun akan datang, tak. Bukannya 5 tahun lagi, tak. Tapi memang dah berlaku dah. Kebelakangan ini, ataupun kita undur sedikit ke belakang pun memang dah berlaku dah hadis ini. Ditambah pula dengan penjarakan solat, penjarakan saf solat, maka hilangnya roh solat itu sendiri.
Dan inilah yang kita perlu ambil perhatian lah, supaya kita jangan jadi di kalangan mereka yang lalai daripada menunaikan amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak celoteh saya pada hari ini. Semoga yang bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak, untuk orang di sekitar kita ni, supaya sama-sama kita jaga tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda awesome.